Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kita selawat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rabbana zidna ilman nafi'a warzuqna fahman. Allahumma aftah alaina hikmatan wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma ya muallima Adam 'allimna wa ya mufahhima Sulaiman fahhimna. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Amin amin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama sekali marilah sama-sama kita panjatkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Kerana pada malam ini alhamdulillah, syukur pada Allah. Allah berikan kesihatan yang baik kepada kita. Allah kurniakan taufik dan hidayah kepada kita. Allah berikan kelapangan masa kepada kita hingga sama-sama dapat kita datang ke rumah Allah Subhanahu wa taala pada malam ini. Alhamdulillah, sama-sama dapat kita dirikan solat fardu maghrib secara berjemaah. Alhamdulillah, dan syukur pada Allah Subhanahu wa taala kerana pada malam ni sama-sama dapat kita luangkan sedikit masa berada di dalam majlis ilmu, di mana kita akan sambung lagi pengajian kitab At-Tibyan fi Adab Hamalatil Quran yang dikarang oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Pada malam ini kita akan sambung lagi adab-adab membaca Al-Quran, di mana Imam An-Nawawi menyebutkan tentang memberi salam ketika sedang membaca Al-Quran sambil berjalan dan melintasi sekumpulan manusia. Jadi tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, walaupun topiknya berkaitan tentang memberi salam, tetapi ada lagi beberapa perkara lain yang diselitkan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala, termasuklah apabila kita terbersin ketika mana sedang membaca Al-Quran. Begitulah juga di kala mana kita sedang membaca Al-Quran lalu ada orang datang ada hajat kepada kita. Jadi adakah kita nak jawab ataupun kita nak bercakap dengan dia ataupun cukup sekadar memberikan isyarat? Itu dijelaskan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala di dalam topik ini. Saya mulakan. Kata Al-Imam An-Nawawi, muka surat yang ke-111,
Apabila dia ni siapa? Dia ni pembaca Al-Quran. Apabila pembaca Al-Quran membaca Al-Quran sambil berjalan. Ni Masya Allah, tuan-tuan dan puan dirahmati Allah. Ni gambaran yang baik ni. Ya. Nak bagi tahu bahawa membaca Al-Quran itu tak semestinya dalam keadaan kita duduk saja. Ya. Nak bagi tahu gambaran ulama-ulama yang terdahulu, bahkan sampai sekarang juga tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, sambil dalam kenderaan baca Al-Quran, ya, dalam LRT baca Al-Quran, ya, sambil berjalan baca Al-Quran. Masya Allah. Nak bagi tahu tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, Al-Quran itu dibaca dalam macam-macam keadaan. Ya, tidak semestinya di masjid saja. Nak bagi tahu ini kebiasaannya berlaku secara hafazan. Secara kita ketika mana kita menghafal Al-Quran, ketika mana kita nak mengulanginya, sama ada kita mengulangi hafalan kita ataupun kita membaca Al-Wirdul Yaumi, ya, bacaan harian kita. Contoh, malam-malam hari sebelum kita tidur kita baca surah Al-Mulk, kita baca surah As-Sajadah. Kalau barangkali ada yang tinggal agak jauh sedikit daripada masjid ni, contohnya dalam kira-kira jarak 15 minit, 20 minit, surah Al-Mulk tu dah boleh habis dalam perjalanan, tuan-tuan dan puan dirahmati Allah. Baik, yang ini ketika berjalan kaki lah. Apabila pembaca Al-Quran membaca Al-Quran sambil berjalan, kemudian melintasi sekumpulan manusia, ya, adalah orang duduk, ya, maka kata Al-Imam Nawawi, sunat. Ini bukan wajib, ini sunat. Bila sunat itu digalakkan baginya untuk menghentikan bacaan dia, dan memberi salam kepada mereka. Kenapa tuan-tuan dan puan dirahmati Allah? Dalam turutan-turutan memberi salam ini ada keutamaannya. Siapa bagi salam kepada siapa? Contohnya tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, orang yang dewasalah, ya, 30-an, 40-an, dia akan terlebih dahulu memberi salam kepada orang yang lebih tua daripada dia, yang barangkali umur 50-an, 60-an, ya. Dan orang yang sama ni, yang 30-an dan 40-an, akan lebih awal memberi salam kepada anak-anak kecil, ya. Jadi di situ tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, kita dapati dia menghormati, memuliakan orang tua, dan dia juga mengasihi kepada kanak-kanak. Dia orang yang terawal memberi salam. Kemudian tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, orang yang sedikit ataupun individu, dialah yang akan memberi salam kepada kumpulan yang besar, macam tu. Jadi tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, oleh kerana dia seorangan sedang baca Al-Quran lalu mendapati ada sekumpulan manusia, maka disunatkan baginya berhentikan bacaannya, lalu dia memberi salam kepada kumpulan tersebut. Kemudian barulah dia menyambung kembali bacaan tadi. Bila dah lalu dah orang tadi, barulah dia meneruskan bacaan Al-Quran. Jika dia nak start balik bacaan Al-Quran dia, lalu dia mengulangi bacaan isti'azah. Contohnya dia tengah baca, contohlah, ya, wa yaquluna mata hadzal wa'du in kuntum sadiqin. Dah nampak orang, ya. Assalamualaikum, ya, dia bagi salam, orang tu jawab waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian dia pun sambung balik, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kemudian baru dia teruskan bacaan. Jadi tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, itu adalah sunat, itu adalah elok dilakukan. Sebagaimana kata Al-Imam Nawawi, itu adalah perbuatan yang baik. Jadi tuan-tuan dan puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, walaupun satu perenggan saja, tetapi ada banyak pengajaran yang nak disampaikan oleh Al-Imam Nawawi, terutamanya daripada sudut adab, daripada sudut akhlak. Memang kadang-kadang tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, kita rasa kita nak ulang Quran sampai lalu depan orang pun kita buat tak tahu. Bukan saya tak nak tegur kamu, saya tengah baca Al-Quran. Tapi tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, adab itu mahal nilainya, tinggi nilainya, sampai dia tahu tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, betul saya sedang beribadah kepada Allah, saya sedang membaca kalam Allah, tetapi bila mana saya melalui sekumpulan manusia, tidaklah boleh saya bersifat sombong kepada mereka.
ya. Sebab itu tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda tentang akhlak, ya, bahawa sesungguhnya orang yang paling hampir dengan aku pada hari kiamat nanti adalah orang yang memiliki akhlak yang paling baik. Jadi kita dah tahu dah, masya-Allah, pemuda ini anak yang saleh, ya. Bagus dia hafal Quran, masya-Allah, ya. Tapi bila dia datang jumpa kami orang-orang tua ni, masya-Allah, dia berhentikan sekejap bacaannya, lalu dia memuliakan kita, dia bagi salam pada kita. Oh, masya-Allah, ini akhlak bagus dia ni. Macam tu, Jadi tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, kita tak nak dia memang bagus hafal Al-Quran tapi dengan orang langsung tak pernah tegur, langsung tak pernah bagi salam. Kenapa beza tu? Jadi Imam An-Nawawi nak menyampaikan betapa bila mana kita bermuamalah dengan manusia penuh dengan adab, penuh dengan akhlak. Baik. Kata Al-Imam An-Nawawi, sekiranya dia membaca Al-Quran dalam keadaan duduk, kemudian seseorang berjalan melintasinya. Dia tengah duduk baca Al-Quran, baca Quran, kan? Tiba-tiba ada orang pula yang melintasi dia. Imam Abdul Hasan Al-Wahidi berkata, cara yang paling utama ialah tidak memberi salam kepada orang yang membaca Al-Quran kerana dia sedang menyibukkan diri dengan bacaan tersebut, ya. Jadi tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah, kalau kita nampak ada orang-orang yang sedang baca Al-Quran, tengah khusyuk boleh jadi, kan? Maka ketika itu kita tidak memberi salam kepada dia. Kerana apa? Kerana kita tidak mahu mengganggu bacaannya, kita tidak mahu mengganggu ibadahnya. Jadi tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah, saya keluar sedikit, ya, daripada topik ni sikit saja, iaitu bila mana orang baca Al-Quran. Orang yang baca Al-Quran ni tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah, kita tidak tahu bagaimana keadaannya. Boleh jadi saja tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah, ketika dia sedang baca Al-Quran, dia sedang bertadabbur dengan maksudnya, dia sedang menghayati isi kandungannya, dia sedang rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, khauf, raja, mungkin dia sedang berharap kepada Allah agar Allah memasukkannya ke dalam syurga Allah. Jadi baca Al-Quran bukan baca Al-Quran macam biasa-biasa. Jadi kita tak mahu mengganggu emosi dia yang sedang khusyuk membaca Al-Quran. Boleh jadi dia betul-betul sedang menghayati bacaan Al-Qurannya. Ataupun yang kedua, tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah, boleh jadi hamba Allah itu sedang membaca Al-Quran menerusi ingatannya, menerusi hafazannya. Jadi kita tidak mahu interrupt, tak mahu mengganggu orang yang sedang mengulangi hafalannya. Jadi sebab itu Al-Imam Abdul Hasan Al-Wahidi mengatakan yang paling elok adalah tidak memberi salam kepada orang yang membaca Al-Quran. Kata beliau lagi, jika seseorang memberi salam kepadanya, cukuplah dia menjawabnya menggunakan isyarat. Kita tengah baca Al-Quran, lebih mudah kita faham. Patutnya bila kita baca Al-Quran ini, orang yang melintasi kita tak bagi salam pada kita, tapi boleh jadi dia bagi salam juga pada kita. Maka ketika itu boleh sahaja kita sambil-sambil meneruskan bacaan lalu memberikan isyarat dengan tangan kepada beliau, ya. Beliau berkata, jika dia ingin menjawab dengan lafaz salam pun boleh juga, dia boleh melakukannya. Kemudian apa yang dilakukan adalah mengucapkan isti'azah semula, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, dan mengulangi bacaannya semula, ya. Jadi tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu adalah adab-adab ketika mana kita membaca Al-Quran. Jadi dalam perenggan ini, ya, saya bacakan sikit. Namun pendapat yang beliau utarakan ini adalah lemah. Secara zahir wajib menjawab salam dengan lafaznya sendiri. Baik, tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah, dalam perenggan ini ada beberapa situasi. Sama ada kita yang baca Al-Quran ataupun kita melintasi orang yang sedang baca Al-Quran. Jadi kita kena faham, tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah, pandangan yang pertama tadi mengatakan bahawa kalau kita dah nampak orang tu baca Al-Quran, orang itu sedang khusyuk, orang itu sedang mengulang hafalannya, maka memadailah kita melintasi begitu saja, tak payah kita beri salam kepada dia. Itu nombor satu.
Manakala yang kedua pula, tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, bukan kita yang melintasi, kita yang sedang membaca Al-Quran. Jadi tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, kalau dia dah bagi salam kepada kita, maka hendaklah kita menjawabnya mengikut pandangan Al-Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala. Selepas menjawab dan terus nak baca Quran, mulakan dengan isti'adah semula. Isti'adah itu lafaz a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kemudian kita ulang balik ayat yang kita baca sebentar tadi, ya. Jadi tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, manakala pandangan Imam Abul Hasan Al-Wahidi, dia kata sudah cukup memadai dengan memberikan isyarat sahaja. Baik. Kata Al-Imam Nawawi, sesungguhnya ulama mazhab kami berkata, jika seseorang yang masuk ke dalam masjid ketika khutbah pada hari Jumaat memberi salam, sedangkan kami katakan bahawa diam adalah sunat, wajib menjawab salam menurut pandangan yang lebih sahih daripada dua pendapat. Ini sebenarnya tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, seolah-olah perenggan ini nak mematahkan hujah Al-Imam Abul Hasan Al-Wahidi yang mengatakan cukup sekadar memberikan isyarat. Tapi Imam Al-Nawawi seolah-olah bertegas untuk mengatakan kena jawab juga salam. Sedangkan kami katakan bahawa diam adalah sunat, wajib menjawab salam menurut pendapat yang lebih sahih daripada dua pendapat dalam ulama mazhab Asy-Syafi'i. Apabila mereka berpandangan seperti ini ketika khutbah sedang berlangsung serta terdapat perselisihan pendapat berkenaan kewajipan diam dan haram bercakap semasa khutbah, maka keadaan membaca Al-Quran yang tidak diharamkan bercakap menurut ijma' ulama adalah lebih utama. Tambahan pula, hukum menjawab salam adalah wajib secara umumnya. Baik tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, kita nak faham begini, ya, saya cuba ringkaskan. Secara asasnya, bila orang memberi salam kepada kita, hukumnya wajib kita menjawabnya. Ya, secara asasnya begitu. Ya, kenapa saya katakan secara asas? Kerana ada keadaan yang tidak semestinya kita wajib menjawab salam. Terutamanya bila kita belajar tadi, ada seorang yang berjalan lalu dia memberi salam kepada satu kumpulan. Ya, maka sudah cukup salah seorang daripada kumpulan itu menjawab salam dia. Tidak semestinya semua wajib menjawab salamnya. Jadi sebab tu saya bagi tahu, secara asasnya menjawab salam adalah wajib. Ya, kecuali dalam keadaan-keadaan tertentu. Begitulah juga kalau kita dengar salam dalam radio kan, nak mulakan tazkir assalamualaikum tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, itu rakaman. Jadi itu tidak wajib. Tapi boleh saja untuk menjawabnya. Jadi tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, secara asasnya menjawab salam itu wajib. Okey. Kemudian dibincangkan pula, ya, kalau tengah baca Al-Quran nak jawab ataupun tidak. Jadi kat situ berlakunya perselisihan pandangan. Imam Abul Hasan Al-Wahidi mengatakan cukup sekadar memberi isyarat. Kalau nak jawab boleh juga. Al-Imam Nawawi bertegas bahawa kena jawab salam tersebut, ya. Secara zahir wajib menjawab salam dengan lafaznya sendiri. Jadi tuan-tuan dan puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, lalu didatangkan dengan situasi. Bayangkanlah ketika orang, ya, sedang mendengar khutbah Jumaat, kalau ada orang bagi salam pun, sedangkan waktu tu tak boleh cakap, dan ada perselisihan pandangan para ulama. Yang kita ketahui secara umum tak boleh cakap, itu pun ada perbezaan pandangan, kata boleh jawab salam dia, kena jawab salam dia. Ini kan pula bacaan Al-Quran yang tidak ada larangan untuk bercakap, maka ini lebih ringan berbanding dengan ketika mendengar khutbah. Jadi oleh kerana itu, kena jawab juga salam ketika orang memberi salam ketika kita sedang membaca Al-Quran, ya. Jadi dua pandanganlah. Kalau bahasa mudahnya, sedangkan ketika kita dengar khutbah pun, kalau orang bagi salam kita kena jawab, ini kan pula ketika membaca Al-Quran. Macam itulah lebih kurang, ya. Baik, tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, kita masuk dalam hukum yang baru. Jika dia terbersin ketika membaca Al-Quran, ya, tengah-tengah baca Al-Quran, hacung, ya,
maka sunat baginya untuk mengucapkan alhamdulillah. Jadi tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, secara tidak langsung mengajarkan kepada kita sunnah. Kalau yang kita tak baca Al-Quran, tengah bawa kereta ke, tengah berborak ke, tiba-tiba terbersin, itu sudah tentu kena baca, kena ucapkan alhamdulillah, syukur pada Allah. Maka begitulah juga keadaannya kalau kita sedang baca Al-Quran. Tengah-tengah baca Al-Quran tiba-tiba terbersin, maka kita ucapkan alhamdulillah. Imam An-Nawawi tambah, begitu juga ketika dia berada dalam solat. Sekiranya orang lain pula bersin, kita tengah baca Al-Quran, orang lain pula yang bersin, ya. Dan orang yang lain yang bersin itu ketika dia sedang membaca Al-Quran di luar solat, ya. Ketika kita baca Al-Quran tu, kita bukan baca Al-Quran dalam solat, kita yang duduk, kita tengah baca Al-Quran, ya, bukan dalam solat. Lalu orang yang bersin itu mengucapkan alhamdulillah, ya. Orang yang bersin tu ucapkan alhamdulillah. Kita tengah baca Quran, kita dengar dia terbersin, lepas tu dia ucapkan alhamdulillah, maka sunat bagi kita sebagai pembaca Al-Quran untuk doakan dia. Doakan dia dengan mengatakan yarhamukallah, ya. Yarhamukallah, ya. Yang bermaksud semoga Allah merahmati kamu. Baik tuan-tuan dan puan dirahmati Allah. Jadi tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, dekat sini kita dapat belajari, ya. Kalau kita sedang baca Al-Quran lalu kita dengar ada orang bersin mengucapkan alhamdulillah, maka hendaklah kita mendoakan dia, yarhamkallah, yarhamukallah. Begitulah juga kalau kita bukan berada dalam keadaan membaca Al-Quran, lagi-lagilah kita kena tahu ini di antara apa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang secara tidak langsung berlakunya amalan doa ataupun amalan saling mendoakan di antara satu sama yang lain, ya. Jadi lebih-lebih lagi dalam keluarga, tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, bukan keluarga saja siapa-siapa, tapi kita nak hidupkan sunnah dalam keluarga kita. Bila ada orang bersin, ucapkan alhamdulillah, kita akan sebutkan yarhamkallah. Kemudian tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, ya. Tengah-tengah baca Al-Quran, tengah sibuk-sibuk baca Al-Quran, tak sedar-sedar tiba-tiba masuknya waktu solat. Lalu sekiranya dia mendengar azan, dia hendaklah menghentikan bacaan dan menjawabnya menurut lafaz azan. Maksudnya tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, tahu kamu sedang beribadah kepada Allah. Kita tahu kamu sedang baca Al-Quran, tetapi adabnya bila muazzin melaungkan azan, kamu berhenti sekejap daripada baca Al-Quran, dan apa yang kamu buat? Kamu akan menjawab azan tersebut dengan lafaz yang diucapkan oleh muazzin, oleh Bilal, ya. Begitulah juga tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, sama juga dalam keadaan ketika muazzin Bilal melaungkan iqamah, berhentikan bacaan Al-Quran, kemudian dia kembali membaca Al-Quran. Hal ini disepakati di sisi ulama mazhab kami, ya. Jadi tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, itulah yang dilakukan ketika sedang membaca Al-Quran lalu dilaungkan azan. Baik. Kemudian apabila ada orang memohon hajat kepadanya, ya, ada orang nak minta tolong ke, ada apa-apa keperluan ke, ketika dia sedang membaca Al-Quran dan dia boleh menjawab permintaan tersebut dengan isyarat yang difahami, ya, maksudnya memadai lah. Contohnya tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, dia bagi isyarat nak keluar sekejap ke, ya. Kemudian kalaulah kita yang sedang baca Al-Quran tu memberikan isyarat saja, kita angguk ke, dengan hanya memberi isyarat kepada dia, dia boleh faham, okey, itu maksudnya saya benarkan, dan memberi isyarat itu tidak mengguriskan hatinya. Ya, ustaz ni orang tengah minta izin nak ini nak itu, adakah dia angguk-angguk je, cakaplah boleh ke tak boleh ke. Jadi kita kena tahu juga tuan-tuan dan puan dirahmati Allah,
orang yang kita berikan isyarat itu akan mengguriskan hati dia ataupun tidak. Dan tidak menyinggungnya sedikit pun kerana hubungan yang rapat antara kedua-duanya. Dan selain semua sebab ini, maka cara yang lebih utama ialah dia menjawabnya dengan isyarat, ya. Jadi maksudnya tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, ada beberapa keadaan, ya. Kita tengok betapa Al-Imam An-Nawawi dia betul-betul nak jaga adab, dia jaga akhlak, ya. Sampaikan tindakan kita tu jangan sampai mengguriskan hati orang, jangan mengecewakan orang. Jadi sebab tu diletakkan indikator dia, diletakkan ukuran dia. Kamu boleh saja dan memang utama bagi kamu menjawab dengan isyarat, tapi pastikan bila kamu jawab macam tu, orang tu tak kecil hati, ya. Orang itu tidak, ya, kamu tidak menyinggungnya, maka itu lebih utama. Jadi kamu teruskan baca Al-Quran saja, cukup sekadar memberikan isyarat, ya. Namun jika dia menghentikan bacaan pun boleh juga, ia adalah harus, wallahu a'lam, ya. Jadi tuan-tuan dan puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam topik ini saja ada beberapa pengajaran kepada kita, iaitu tentang adab, akhlak. Cuba kita bayangkan tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, ya. Imam An-Nawawi yang menulis kitab ini, yang berkongsi tentang adab kepada kita, bagaimana adab dia sendiri. Sudah tentu luar biasa tuan-tuan dan puan dirahmati Allah. Sebagaimana dia merupakan seorang ulama yang betul-betul menjaga akhlak, macam itulah dia berkongsi tentang akhlak itu di dalam penulisan dia, ya. Bila kita jalan-jalan tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, sambil-sambil baca Al-Quran, nampak sekumpulan manusia, berhentikan sekejap bacaan kita, bagi salam pada mereka, ya. Kemudian tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, nak start balik baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim, teruskan bacaan kita semula. Kemudian tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, kita ketika mana melintasi orang yang sedang baca Al-Quran, ya, maka adalah lebih afdal kita tidak mengganggu dia, tak payah bagi salam pada dia. Ya. Tapi kalau kita yang sedang baca Al-Quran, orang bagi salam juga kepada kita, harus saja kita menghentikan bacaan kita, lalu kita menjawab salamnya, kemudian kita a'udzubillahi minasyaitonirrajim, teruskan bacaan kita. Kemudian tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, kita baca Al-Quran, tiba-tiba terbersin, berhenti, kita ucapkan Alhamdulillah, kemudian kita teruskan bacaan Al-Quran semula. Begitulah juga kalau kita tengah baca Al-Quran, orang lain yang bersin, lalu dia ucapkan Alhamdulillah. Sebab seolah-olah Imam An-Nawawi letakkan syarat, kalau dia sebut Alhamdulillah, baru kita doakan dia, yarhamukallah, ya. Kemudian tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, tengah sibuk-sibuk baca Al-Quran, lalu azan dilaungkan. Ni bayangkan, ya tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, kita tengah beribadah, lalu azan dilaungkan. Itu pun kita kena berhenti, itu pun kita kena senyap dan menjawab azan. Ini kan pula kalau bukan baca Al-Quran, ya. Jadi janganlah ambil kesempatan untuk berborak-borak ketika itu, kerana waktu itu yang lebih utama adalah menjawab azan. Kemudian yang terakhir tuan-tuan dan puan dirahmati Allah adalah berkaitan tentang hajat tadi. Kalau hajat itu difahami dengan isyarat, kita jawab, tak menyinggungnya, tidak mengguriskan hatinya, bagi isyarat pun dah cukup. Kalau dia tak faham, kita bagi isyarat, dia kata boleh ke tak boleh ni, boleh ke tak boleh, dia tak faham, maka kita jawab sajalah, ya. Berhentikan bacaan Al-Quran seketika dan jawab, ya. Maksudnya tunaikan permintaan dia tu. Kemudian kita akan isti'adzah semula dan meneruskan bacaan, tetapi memadai dengan isyarat kalau dia faham. Baik, tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, kita sambung pada topik yang berikutnya, berdiri. Berdiri ni maksudnya ketika kita tengah baca Al-Quran, kita berhenti, berdiri sekejap, sebagai tanda hormat dan memuliakan seseorang yang sedang melintasi pembaca Al-Quran. Tapi ini bukan semua orang, tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, ada senarainya. Apa dia? Kata Al-Imam An-Nawawi, apabila ada orang yang lebih berkedudukan daripada sudut ilmu, kita bayangkan orang-orang alim lah tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, ya. Orang-orang alim, ya. Kalau kita sebutkan orang alim dekat dalam ruang lingkup
masjid ni seperti sahibul fadilah Datuk Imam Besar, ya, Datuk Ustaz Abdul Rahim, Datuk Mufti, orang-orang alim-alim ni, ya, dan lain-lain juga. Bila ada orang yang lebih berkedudukan dari sudut ilmu, soleh, orang soleh ni dia mulia, kemuliaan, lebih berusia dan warak, lebih dihormati kerana mempunyai kuasa, atau lebih tua daripadanya, atau sebab-sebab yang lain. Dekat dalam teks dalam bahasa Arab sebagaimana yang disebutkan oleh Dr. Aiman Suwaid, antaranya adalah orang mulia daripada keturunan Nabi, keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mulia-mulia, yang alim-alim. Melintasi seorang pembaca Al-Quran tidak mengapa baginya untuk berdiri sebagai tanda hormat dan memuliakannya. Maksudnya tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, kita berhentikan sekejap, nampak dia lalu, masa kita berdiri, kita salam dengan dia ke, maka itu tidak mengapa. Bukan untuk menunjuk-nunjuk dan mengagungkannya, sebagai penghormatan, ya. Bahkan kata Al-Imam Nawawi, hal ini adalah sunat, ya. Jadi tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, begitulah yang diketengahkan oleh Al-Imam Nawawi sebagai satu bentuk adab, ya. Ini kita baca Al-Quran, orang lalu, ya, orang yang mulia lalu pun kita buat tak tahu je, lantaklah kau siapa pun, aku tengah baca Al-Quran ni. Boleh saja, tak ada masalah tuan-tuan dan puan dirahmati Allah. Tapi kata Al-Imam Nawawi, tidak mengapa. Maksudnya harus saja kalau kamu nak berhentikan bacaan dan memuliakan dia, itu boleh saja, tak ada masalah. Kerana apa? Kerana perbuatan berdiri untuk memuliakan seseorang adalah sabit daripada perbuatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, perbuatan para sahabat baginda beserta penyaksian dan perintahnya, serta perbuatan tabi'in dan golongan selepas mereka daripada kalangan ulama dan orang-orang saleh. Mereka pun buat begitu juga. Jadi tuan-tuan dan puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, suka saya katakan bahawa Imam An-Nawawi kata boleh saja, tidak mengapa kalau nak berdiri bila kedatangan mereka, ya, sebagai penghormatan kepada mereka. Kata Al-Imam Nawawi, aku telah kumpulkan suatu bahagian yang membicarakan tentang situasi berdiri ini dan menyebutkan banyak hadis dan asar yang warid pada hukum sunat dan larangannya. Aku turut menjelaskan sebab kelemahan pada hadis yang lemah dan sebab kesahihan pada hadis yang sahih, serta memberi jawapan pada hadis yang disangka mengelirukan dengan melarang hal tersebut, namun sebenarnya ia tidaklah melarang. Jadi kata Al-Imam Nawawi, dia telah buat kajian khusus, dikumpulkan hadis-hadis sama ada yang lemah ataupun yang sahih, ya. Kemudian dia telah kupas perkara itu dengan mendalam berkenaan hal ini. Dia tak masuklah dekat sini kerana agak panjang. Jadi kata Imam Nawawi, aku telah menjelaskan semua itu dengan segala pujian bagi Allah Ta'ala. Maka sesiapa yang rasa ragu-ragu terhadap mana-mana hadisnya, maka dia hendaklah meneliti tulisanku. Nescaya dia akan mendapati sesuatu yang dapat menghilangkan keraguannya, insya-Allah, ya. Jadi tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mungkin kalau kita nampak situasi dia beginilah, ya. Kalau kita tengah baca Al-Quran, ya, dekat saf yang pertama, ya. Kemudian kita tengah sibuk-sibuk baca Al-Quran, lalu datang orang sebelah kita yang ada ciri-ciri tadi, yang lagi alim, lagi soleh, lagi warak, lagi lah, ya, orang yang ada kedudukan, ya. Maka ketika itu harus sahaja, ya, harus sahaja, tak mengapa untuk kita memberhentikan bacaan kita lalu kita memberikan penghormatan kepada beliau, ya. Jadi tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, demikianlah dua topik yang dapat kita pelajari pada malam ini. Mudah-mudahan diberkati Allah Subhanahu wa taala. Kita akhiri, sebelum tu nak bagi tahu seminar Al-Quran yang saya cadangkan untuk dibuat pada 9 November ditangguhkan dulu. Sebab apa? Sebab tak silap saya 8, 9 dan 10 masjid agak sibuk dengan aktiviti Maulidur Rasul. Jadi semualah, ya, kat luar ada, kat dalam ada, banyak tempat yang menggunakan, ya, aktiviti. Jadi mungkin tak nak bertembung dan sebagainya. Saya lupa, ya, 10 hari bulan tu Maulidur Rasul. Jadi masjid pun sibuk, kat luar pun sibuk.
Jadi insya-Allah kita akan buat pada tarikh yang lebih sesuai lah, mungkin 2 minggu yang akan datang. 2 minggu selepas itu insya-Allah, kalau tak ada bertembungan dengan majlis-majlis yang lain, kita akan buat insya-Allah. Dan diberkati Allah Subhanahu wa taala. Kita akhiri kuliah kita dengan tasbih kafarah dan suratul Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا Ya Allah, ya Tuhan kami, berkatilah ilmu yang Engkau berikan kepada kami, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, limpahkanlah perasaan cinta dan sayang dalam diri kami terhadap Al-Quran, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, berikanlah kekuatan kepada kami agar kami dapat baca Al-Quran pada setiap siang dan malam, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah kami insan-insan yang layak menerima syafaat daripada Al-Quran, ya Allah. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين وبارك الله فيكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته